Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kali ini kita akan sambung tajuk kita pelajaran yang ke-29 dalam bidang akhlak yang bertajuk ilmu cahaya kehidupan. Okay, kita tengok subtopik yang pertama di bawah tajuk ini, kewajipan menuntut ilmu. Okay, yang pertama katanya matlamat utama hidup manusia ialah keimanan kepada Allah di samping melakukan amalan-amalan soleh. Okay, kita yang nama manusia ni matlamat utama kita apa? Yang pertama kita beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian di samping kita beriman, kita buat amal-amal yang soleh, amal yang baik. Yang kedua, amalan yang didasari dengan ilmu merupakan syarat yang diterima oleh Allah. Syarat bagi amalan soleh tadi pula bukan kita ikut orang, tapi kita beramal, kita melakukan sesuatu amalan tu mestilah berdasarkan ilmu yang kita tahu, kita pelajari. Okay, seperti mana kewajipan menuntut ilmu sebagai agenda penting umat Islam dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud menuntut ilmu wajib ke atas setiap umat Islam. Okay, Nabi pun kata kita yang namanya orang Islam ni wajib menuntut ilmu, bukan ikut orang. Okay, kemudian tengok sini, adab menuntut ilmu. Okay, dalam kita nak belajar ni dia ada adab. Islam telah menggariskan adab tertentu. Yang pertama, memuliakan dan menghormati guru. Kita ada guru kita, kita ada cikgu kita. Jadi kita ni yang namanya pelajar, kita kena memuliakan dan kita hormat kepada guru kita. Jangan kurang ajar dengan cikgu. Tu yang pertama. Yang kedua, menjauhi maksiat dan kemungkaran. Yang kedua, kita ni jauhkan diri kita daripada buat maksiat dan perkara-perkara yang ditegah oleh Islam dan Allah Ta'ala. Kerana ilmu ni adalah cahaya. Siapa yang buat maksiat nescaya ilmu tu payah nak masuk kepada kita. Maksiat tu adalah benda yang boleh mengganggu, mengacau ilmu daripada datang duduk pada kita. Yang ketiga, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Kita janganlah, contohlah kalau situasi di sekolah ke ataupun bukan tak sekolah sekarang ni, belajar di rumah masing-masing contohnya kan. Kita isi masa lapang kita dengan buat benda-benda yang berfaedah, yang boleh mendatangkan ilmu kepada kita. Seterusnya, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Kita ada ilmu, kemudian kita beramal. Kita tahu benda ni benda yang salah, benda yang tak betul, maka kita beramal dengannya. Kita menghindarkan diri. Sebab kita tahu benda tu benda yang betul ataupun tidak. Yang seterusnya, tidak malu untuk bertanya. Kita ada apa-apa masalah, kita tak faham, kita cuba tanya. Kemudian rajin berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ni yang nak di samping belajar, kita kena usaha. Kita nak dapat ilmu tu suatu benda yang susah. Kemudian memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa kita juga. Dan akhir sekali, niat. Ni antara yang paling penting. Niat menuntut ilmu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita duk belajar selama ni bukan kerana kita duk ada udang di sebalik batu. Bukan kita ada niat tertentu. Tapi yang paling penting kerana Allah Ta'ala. Barulah ibadah tu akan jadi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai ke bila-bila pun. Seterusnya, kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Kenapa pentingnya kena ada adab ni masa kita belajar? Yang pertama, sebab ada orang yang belajar adab tak ada. Belajar juga ada tak adab. Kita yang namanya orang Islam, kita kebanyakan amalan yang kita buat, dia ada adab-adab dia. Yang pertama, kalau kita ada adab ketika kita belajar, yang pertama kita akan dapat pahala. Malaikat tulis pahala untuk kita. Yang kedua, ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Ni yang penting tadi. Bila kita dah ikhlas, insya-Allah ilmu tu akan berkat bersama dengan kita sampai bila-bila. Kemudian mendapat kejayaan dalam hidup, kita akan berjaya insya-Allah. Kalau kita jaga adab ni, kita akan berjaya. Kemudian di samping tu dia mudah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kita belajar orang yang ikhlas, orang yang ada adab tadi, dia akan mudah untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Kemudian hidup dia menjadi tenang dan akhir sekali dipandang tinggi oleh masyarakat secara tak langsung. Seterusnya kita tengok dua lagi akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Yang tadi kalau kita beradab, yang ni akibat. Yang pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Ni antara kesan tak baik dia lah. Jadi susah nak ingat, susah nak faham. Yang kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Dapat dosa pula. Kemudian ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan pada diri sendiri. Jadi kosong. Dia belajar tapi sama macam orang yang tak belajar. Sebab dia tak ada adab. Kemudian seterusnya, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif.
Sepatutnya ilmu tu jaga dia, tapi oleh kerana dia tak jaga adab yang sepatutnya, maka ilmu tu sia-sia kepada dia. Kemudian ilmu yang dia pelajari tak mendapat keberkatan Allah. Allah tak berkat. Allah tak memberi keberkatan kepada ilmu yang dia belajar. Kata cerdik pandai tapi dari segi akhlaknya tak ada, kosong. Kemudian seterusnya dipandang hina oleh guru dan rakan. Kata pandai sangat tapi orang duk akan mengata pada dia disebabkan kesan daripada dia tidak beradab ketika menuntut ilmu tadi. Dan yang terakhir kita tengok kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang-orang yang ada ilmu ni, apa kelebihan dia? Yang pertama, ibarat berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu ni, Allah kata apa? Dia ni kedudukan dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, tinggi kedudukannya. Yang kedua, orang yang berilmu pewaris Nabi, tinggi juga. Orang yang ada ilmu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' ni, orang-orang yang berilmu ni adalah pewaris para Nabi. Jadi kita kena ada cita-cita tu. Yang ketiga, pemimpin ke jalan kebaikan. Ni yang orang yang ada ilmu yang diberkati tadi. Dia boleh ajak orang untuk buat baik. Kemudian menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Akan didoakan semua makhluk langit dan bumi. Itu antara kelebihan dia. Kemudian dipermudahkan jalan ke syurga. Yang ni yang kita nak juga. Kalau kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita, kita menyebarkan ilmu kita, insya-Allah Allah akan tolong mudahkan jalan ke syurga. Kemudian yang terakhir, Allah meninggikan darjat orang yang berilmu mengatasi kedudukan orang yang berharta. Kita tengok orang yang kaya dan orang yang alim. Sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan orang alim tu lebih tinggi daripada orang yang berharta. Okey, sekadar tu je kelas kita untuk hari ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.